tak semestinya setiap kerajaan campuran tu akan gagal. Sebabnya satu kelebihan dia, PH ada pengalaman duduk dalam kerajaan campuran bersama musuh politik mereka bersatu. Dan akibat daripada setengah-setengah mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti mana-mana kaum, kadang-kadang terlanjur dalam memperjuangkan kumpulan etnik masing-masing. Ianya akhirnya menyebabkan kerajaan tu tak tahan lama. UMNO pun mempunyai pengalaman juga, pengalaman hitam bersama dengan Muhyiddin. Kita pernah juga mencuba untuk buat kerajaan campuran. Akibat dia kerajaan tu gagal dan kita menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dah melihat kegagalan kerajaan Mahathir, dia dah melihat kegagalan kerajaan Muhyiddin Yassin, dan dia hari ini mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu untuk pastikan kegagalan ini tidak berulang kembali. Kalau dulu dia tengok Muhyiddin, antara sebab utama Muhyiddin gagal ialah Muhyiddin berlaku zalim, menipu, tidak berlaku adil kepada rakan-rakan kolusion dia, malah nak memenjarakan pemimpin-pemimpin kita. Akhirnya kerajaan tu tak lama. So Datuk Seri Anwar ni dia belajar melalui pengalaman ni. Sama juga di AP. Mereka tahu disebabkan kelentangan mereka sebelum ni menyebabkan mereka hilang kerajaan. Selepas ini mereka akan lebih berhati-hati. UMNO juga ada pengalaman dia. Sudah pastilah lepas ini kita lebih menghormati rakan-rakan dalam coalition kita. So kalau semua orang boleh memainkan peranan masing-masing, boleh bersikap tolak ansur, mempunyai toleransi yang tinggi, dan menjaga sensitiviti pihak-pihak lain dengan baik, tak mustahil coalition ini boleh bertahan lama. Lebih-lebih lagi kerjasama antara UMNO dengan DAP dengan PH ni, kita lebih selesa berbanding dengan kerjasama dengan Bersatu. Kurang-kurang kita tahu DAP takkan kacau kursi UMNO ni, dan peluang untuk UMNO bertanding lebih banyak kursi akan datang masih wujud. Apatah lagi kawan-kawan PH akan membawa sokongan masyarakat bukan Melayu untuk membantu UMNO menang di kursi-kursi yang UMNO tandingi. Dan PH juga yang sebelum ini mengalami kemerosotan sokongan orang Melayu, bila dia bergabung dengan UMNO, sudah pasti sokongan yang mereka perolehi akan meningkat, dan ini akan menyebabkan mereka menang lebih banyak kursi juga. So it's going to be win-win situation for both sides. Jadi saya nampak ini peluang yang baiklah untuk mengukuhkan kerajaan perpaduan. Okey. Alright, ada lagi? Baik, menyebut pasal DAP tadi, yang dulu bermusuh ataupun dijadikan modal politik UMNO Barisan Nasional. Begitu juga dengan UMNO Barisan Nasional menjadi modal politik Pakatan Harapan. Yeah. Dan hari ini satu kenyataan positif yang dikeluarkan oleh pengerusi Pakatan Harapan Pulau Pinang yang merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Chow Kon Yu, yang melihat bahawa kesepahaman ataupun MOU yang ditandatangani pada hari ini ada mungkin akan menjadi satu perkembangan yang positif khususnya di negeri Pulau Pinang. Umum mengetahui negeri Pulau Pinang dikuasai oleh DAP. Ada beberapa kursi saja UMNO, dan ini mungkin akan menjadikan DAP dan juga UMNO akan tertumbuhnya satu kerjasama di dalam politik untuk sama-sama membangunkan negeri. Tapi ada juga komen-komen yang masih lagi beredar yang mengaitkan tentang DAP itu komunis dan sebagainya, yang mana mungkin musuh-musuh politik ataupun orang-orang yang mungkin diracuni doktrinisasi tentang hal ini
yang mungkin akan, kalau tidak dibendung, dia akan merebak. Jadi apa pandangan Datuk? Pandangan saya satu, jaminan yang diberikan oleh Anthony Loke bila mana Datuk Seri Zahid bertanyakan apa pendirian DAP sebelum kita buat kerjasama dengan Pakatan Harapan ni. Datuk Seri Zahid, wakil daripada BN, telah bertanya dengan wakil-wakil Pakatan Harapan apa pendirian DAP berhubung dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Hak Istimewa Melayu, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, dan apa juga yang terkandung dalam kontrak sosial, Akta 153 dan sebagainya. So pendirian DAP kata, DAP memberi jaminan bahawa DAP sekarang bukan macam DAP dulu. DAP dah totally berubah, dan DAP menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Kalau benda ni betul-betul dikotakan oleh DAP, saya rasa tak ada masalah. Apa beza DAP dengan MCA? Apa beza DAP dengan MIC? Kalau mereka boleh menghormati, kelebihan MIC dengan MCA selama hari ini, mereka menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Kalau DAP boleh buat benda macam tu, kalau kita boleh duduk dengan MCA dengan MIC, takkan kita tak boleh duduk dengan DAP yang dah tentu-tentu mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu dengan jauh lebih banyak berbanding dengan MCA dan MIC. So kita kena nampak benda ni satu benda yang positif. Tidak ada lagi macam dulu politik perkauman ini terlalu menebar. We are going to put an end into racism. So benda ni patut dianggap disambut baik oleh semua pihak lah. Saya tak bimbang DAP akan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang Melayu tersinggung selepas ni. Yang saya bimbang ialah kenyataan-kenyataan yang lama tu diguna pakai untuk menggagalkan kerajaan perpaduan ni. Itu sebab kepimpinan UMNO di semua peringkat kena main peranan, memberikan penerangan kepada akar umbi UMNO tentang apa kelebihan kita bersama dengan DAP, bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau kita boleh huraikan benda ni dengan baik, akar umbi akan cakap lebih baik kita bersama dengan Pakatan Harapan. We will have a better future. Masa depan kita lebih baik berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, bersama dengan PAS. Sebab mereka tu, target group mereka, kumpulan sasar mereka nak dapat pengundi kita, pengundi Melayu. So benda ni kena mainkan peranan. Begitu juga di sebelah DAP, mereka juga sudah pastilah ada juga di kalangan mereka, kita tak boleh kerjasama dengan orang Melayu yang orang UMNO yang begitu resis. Ada juga, dia orang pun kata kita resis juga, kita pun kata dia orang resis. Sebab masing-masing dulu berdasarkan apa yang lepas. So kalau fikir apa yang lepas, memang sampai bila pun tak berubah. Betul tak? So way forward, kita kena tengok apa yang akan datang. Kalau semua boleh jaga sensitiviti kau, insyaAllah tak ada masalah. Okay? Alright? Ada jalan tu? Tak, ini pasal tu Mahathir tu. Tak ada. Ada lagi? Hidup lagi ke dia? Dia kata hari ni dia dah letak jawatan sebagai pengurusi Parti Berjuang tu. Alhamdulillah. Tetapi masih lagi kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air tu. Jadi apa dia nak main sebenarnya tu? Kita harap dia main dengan cucu. Dia main dengan cucu. Tak takut. NGO dia kumpulkan. Balik ketika semayang ke kan. Itu lebih baik lah. Janganlah bazir masa dengan politik negara ni. Gunakanlah usia-usia sisa-sisa hidup dia ni kembali ke jalan Allah. Terlalu banyak kerosakan yang dia bawa pada negara kita ni. So dia muhasabah diri. Tak payah lagi dah nak campur tentang politik negara ni. Dia dihukum oleh rakyat dengan cukup tragik sekali. Sampai dia hilang deposit pilihan raya. Tak kemalu. Bukan dia seorang hilang, anak dia hilang, semua parti dia semua hilang.
124 kursi tu. 124 kursi.